Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan di TikTok Syafiq Duk Halim. Pada rakan-rakan yang selalu duduk di Facebook tu, sila-silalah pergi naikkan view kita di Facebook. Waalaikumsalam Muhammad Hafiz, Muhammad Fauzan, Abang Edi Putra, sahabat saya. Aduh mak, komen tak naik pula dah. Aziz Zakaria, Pak Tanwi, Irwan Jalil, Ahmad Zuki. Ni di TikTok. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Laju sangat komen di TikTok, tak nampak pula kan. Pejuang PN, mai share di Facebook. Ahmad Zuki, waalaikumsalam. Teruskan perkongsian seantero dunia. Hari ini kita ada topik menarik untuk dibincangkan. 38 hari yang mana di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Amrizan Hashim, Janah Guntur, Normawati Mat Yusof, Muhammad Faiz, Adli Ipon, Abdul Samad, waalaikumsalam, Junaidi Samad, Epit Sarah, Muhammad Tajuddin Abdullah, Siti Nur Hidayah, Syekh Jahbar, Bakar Samad, Azwar Sulaiman, Gia 5, sahabat, Ahmad Tarmizi Murad, Zulkifli Ahmad, Zuhairi Osman, Noryati Syarif, Cikman Hamid, Jebon, cantik baru, Hidup Mati Kerana Allah, Ahmad Farouk, Abdul Razik, waalaikumsalam, Ben Bon, waalaikumsalam, Perantau 30, Yus Haris, Perlih Clear, Siti Nur Hidayah, Syekh Jabar dah sebut dah tadi, waalaikumsalam. Azri Rosidi daripada Facebook. Yang mana duduk di Facebook, sila pergi di Facebook dulu. Kita naikkan view di Facebook. Kau yang share, sebab ada rakan kita yang di Facebook, Muhammad Adham, Aduka Bonaka. Jadi tuan-tuan, bila di TikTok ni, dia ada anak panah bentuk macam tu. Jadi anak panah tu kalau tuan-tuan tekan, wow, tuan-tuan tekan, dia keluar share dekat WhatsApp, share dekat Telegram. Jadi share lah banyak-banyak untuk membawa ilmu yang manfaat kepada semua. Di Facebook dia ada button share, Abang Anwar Rizal, waalaikumsalam. Di Facebook dia ada button share, tuan-tuan share lah ke seantero dunia. Jangan kacau. Okey. Tuan-tuan share lah ke seantero dunia. Okey, tuan. Waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberi salam. Salam sejahtera kepada semua. Di TikTok share and tap. Di Facebook share, follow and like. Okey, jadi tuan-tuan, semalam keluarlah daripada website Pakatan Harapan di Facebook page Pakatan Harapan. Tapi saya komen, mereka delete komen saya. Bila mereka tengok 100 lebih like dah, mereka delete saya punya komen saya. Berkaitan dengan 38 hari di bawah Anwar Ibrahim. Jadi hari ini kita nak buat perbandingan di antara 38 hari di bawah Anwar dan juga 38 hari di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, saudara semua. Di dalam page Pakatan Harapan, mereka mengeluarkan poster warna merah lah, yang memberitahu tentang, tajuknya, antara yang telah dilakukan di bawah pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi antaranya adalah, biasalah kalau buat kenyataan, mereka ni hanyalah kenyataan bersifat populis mata-mata. Jadi yang pertamanya, mereka mengatakan kejayaan yang telah dilakukan selama 38 hari. Yang pertamanya adalah Anwar Ibrahim, waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Jadi yang pertamanya, Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji menteri dan potongan gaji menteri sebanyak 20%.
Yang kedua, mereka mengatakan bahawa arah penyimatan di kementerian dan juga jabatan. Lepas tu menamatkan lantikan politik dan hentikan budaya pembaziran, renovasi pejabat, kereta baru, 100 juta peruntukan banjir, 10,000 sumbangan kehilangan nyawa, tarif elektrik tidak dinaikkan dan dikekalkan, bernas bantu pesawah, 10,000 kepada mangsa atau korban, 1,000 kepada tanah mangsa yang terlibat di tanah runtuh Batang Kali. Lepas tu potongan 30% cukai and kacau. 30% cukai rumah bawah 300,000 di Putrajaya, bantuan bujang lah, macam-macam lah mereka duk sebut kan. Banyaklah konon-kononnya yang mereka bagi. Tapi sebenarnya jika kita meneliti satu persatu, apa yang disebutkan oleh mereka itu adalah sekadar penipuan semata-mata dan tidak dapat dipastikan, satu kenyataan yang bersifat populis dan sebagainya. Jadi saya menelitilah, ada 20 lebih lah yang telah disenaraikan oleh Fahmi Fadzil, konon-kononnya membantu rakyat. Namun rakyat masih lagi susah, rakyat masih lagi tertekan dengan kerajaan yang ada hari ini. Yang pertamanya, mereka mengatakan bahawa Anwar mengatakan dia tidak akan mengambil gaji 20%. Dan juga potongan emolumen kepada menteri sebanyak 20%. Jadi persoalan yang timbul kepada rakyat Malaysia adalah Perdana Menteri, Timbalan Menteri, YB Senator dan sebagainya, gaji mereka ini dibayar mengikut kepada Akta Ahli Parlimen Saraan 1980. Kalau tak silap saya. Kalau saya silap, mohon tegurkan. Jadi di dalam akta ini telah pun disebut berapakah pembayaran gaji Perdana Menteri, YB Senator dan sebagainya. Sekiranya benarlah Anwar mengatakan bahawa beliau ingin mengurangkan 20% gaji Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, timbalan menteri dan juga YB Senator, persoalan yang timbul kepada rakyat adalah kenapa akta ini tidak dibawa untuk digubal. Dan sekiranya mereka betul-betul, sebab apa? Bagaimana rakyat nak semak? Adakah benar ataupun tidak benar? Sama ada gaji mereka ini dipotong 20% ataupun tak. Sebab rakyat tidak mempunyai akses untuk membuka slip gaji mereka. Rakyat tidak mempunyai akses untuk menyemak ke dalam akaun mereka. Cuma apa yang rakyat di bawah ini tahu adalah gaji menteri dibayar di bawah akta tersebut. Dan sekiranya mereka begitu ikhlas dan jujur untuk mengurangkan gaji-gaji ini hinggalah ke masa depan, jangan bercakap sahaja. Sila bawa ke dalam parlimen untuk digubal Akta Ahli Parlimen Saraan 1980 untuk menurunkan bayaran gaji kepada Perdana Menteri dan sebagainya. Sebagai contohnya, sekiranya Perdana Menteri tidak mengambil gaji, contoh macam zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, so dia tidak akan menjadi masalah. Sebab apa? Dia terus sahaja bagi tahu kepada Jabatan Akaunten Negara untuk memberhentikan pembayaran gaji kepada beliau dan juga jemaah menteri di bawah beliau. Jadi itu tidak ada masalah. Tetapi kalau nak mengurangkan gaji ini yang jadi masalahnya. Kita tak mau ia adalah satu kenyataan yang populis semata-mata. Jadi yang keduanya, mereka menyebut bahawa mereka berjaya menghapuskan lantikan politik di dalam JLC. Ini adalah penipuan yang sangat nyata. Yang mana tuan-tuan, kalau kita tengok, saya merujuk kepada utusan Malaysia.
yang bertajuk lantikan politik dalam GLC adalah bersyarat, di mana pada waktu itu Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengesahkan bahawa beliau tidak pernah mengatakan yang tidak boleh membuat lantikan politik di dalam GLC. Tetapi lantikan-lantikan politik ini perlulah bersyarat. Jadi bagaimanakah hari ini Pakatan Harapan mengatakan bahawa antara kejayaan mereka adalah menamatkan lantikan politik yang ada di dalam GLC. Sebab itu saya kata mereka menggunakan ayat bombastik. Sekiranya rakyat mempertikaikan, mereka akan kata kita menamatkan lantikan politik yang terdahulu, tetapi kita melantik orang politik daripada Pakatan Harapan yang baru. Jadi dia gunakan ayat untuk manipulasi rakyat. Tapi sebenarnya perberhentian ini bukanlah perberhentian, tetapi menggantikan lantikan politik yang lama dengan lantikan politik yang baru. Dan ini telah pun disahkan oleh Perdana Menteri sendiri. Dan saudara boleh membuat rujukan kepada utusan surat khabar utusan online. Sekejap saya tengok dia punya tarikh dia. Sekali dia kata tak bagi rujukan. Saya bagi rujukan kepada saudara semua. Jadi lantikan politik dalam GLC bersyarat bertarikh 22 hari bulan Disember tahun 2022. Kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa beliau tidak pernah mengesahkan bahawa beliau tidak beliau mengesahkan bahawa beliau tidak pernah berkata yang tidak boleh membuat lantikan politik di dalam GLC. Dan beliau mengatakan bahawa lantikan politik ini adalah bersyarat. Jadi saya pun tak tahulah kejayaan kat mana yang mereka maksudkan. Jadi yang ketiganya tuan-tuan, saya akan percepatkan sebab benda ni saya nampak tak bawa manfaat pun kepada rakyat Anwar ni. Tapi kita nak cerita 38 hari bawah Tan Sri apa yang kita buat. Yang ketiga dia katakan bahawa tidak ada renovasi pejabat dan juga pembelian kereta baru. Ini saya dah cerita dah semalam dekat dalam TikTok, mungkin FB tak dengar. Dekat dalam sahabat-sahabat kita di FB dia tak dengar. Jadi tuan-tuan, renovasi pejabat dan Seri Perdana ini telah pun dibuat semasa zaman Ismail Sabri. Nak baiki pejabat-pejabat yang telah rosak, menggantikan perabot yang telah rosak dan sebagainya. Jadi bila Anwar masuk dalam pejabat hari ini adalah pejabat baru, dia masuk dalam Seri Perdana, memang pun telah pun di-repair, ditukar perabot, kapet dan sebagainya di situ. Jadi memanglah dia tak perlu renovasi. Sebab benda tu telah pun direnovate pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi kenyataan ini adalah kenyataan yang populis. Ini bukan kejayaan. Ini bukan kejayaan. Lainlah kalau Seri Perdana itu usang, pejabat Perdana Menteri usang, lepas tu dia duduk dalam pejabat usang tu, bolehlah dia claim bahawa tidak mengamalkan renovasi dan sebagainya. Tetapi dia duduk di atas perabot-perabot yang mewah, dan dia bersandar di atas sofa-sofa yang mewah, dia menggunakan meja yang mewah, dia tidur di atas katil yang mewah. Lepas tu dia kata kat kita, dia tak ambil benda tu semua. Ini satu kenyataan yang populis dan sebagainya. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang mengatakan bahawa perabot itu semuanya adalah sesuatu pembaziran kepada wang rakyat, maka keluarkan tender, jual semula perabot di Seri Perdana, jual semula segala-galanya di Seri Perdana. Sekiranya boleh Seri Perdana tu terus tutup. Siapa nak lawat Perdana Menteri pergi duduk dekat rumah, rumah 2 tingkat ke, rumah setingkat ke, jadi untuk menjimatkan wang rakyat. Dan kenderaan yang dikatakan juga dia tak jual, dia simpan. Kalau simpan dia tak guna, buat apa? Buat membazir wang rakyat je. Jadi lebih baik dia jual kenderaan tersebut dan memulangkan wang rakyat. Jadi ini adalah bukan satu orang kata kejayaan lah, tapi pemanipulasian semata-mata. Jadi yang keempatnya, dia letak di dalam itu, dia kata apa? Kerajaan hari ini tidak menaikkan tarif elektrik, antara kejayaan dia.
Ini lagilah satu penipuan yang amat dahsyat. Pembohongan kepada rakyat. Yang hari ini rakyat duk pelik. Kenapa berlakunya peningkatan harga barang? Kenapa roti Gardenia naik harga? Kenapa produk Nestle naik harga? Kenapa 80% produk-produk di supermarket naik harga? Kenapa kenapa orang kata apa ni? Rakyat terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Mereka kata semua okey, tak ada apa-apa, tarif elektrik dikekalkan. Tetapi yang sebenarnya pengumuman ini tidak selaras dengan tindakan. Anwar mengumumkan bahawa tarif elektrik dikekalkan kepada semua lah, termasuk industri, hanya industri luar negara saja. Tetapi kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh FMM yang dilaporkan oleh Bernama yang mengatakan bahawa kerajaan hari ini telah pun menaikkan tarif elektrik sebanyak 44% bagi pengguna voltan sederhana MV dan voltan tinggi HV. Jadi kerajaan hari ini dia menaikkan tarif elektrik kepada industri-industri yang menyebabkan kepada mereka memindahkan kos ini kepada rakyat, dan rakyat akhirnya terpaksa untuk orang kata apa, membeli barangan yang lebih mahal. Sekiranya tuan-tuan tengok, saya bagi lagi satu rujukan. Tuan-tuan boleh tengok rujukan di dalam website Tenaga Nasional Berhad sendiri. Di dalam website Tenaga Nasional Berhad, tuan-tuan boleh type dekat situ ICPT. Yang mana Tenaga Nasional Berhad TMB juga mengesahkan bahawa adanya kenaikan tarif elektrik bagi pelanggan-pelanggan bervoltan sederhana MV dan bervoltan tinggi HV daripada kalangan industri termasuk Perbadanan Multinasional MNC, yang mana akan dikenakan surcharge pada kadar 20 sen per kilowatt jam. Jadi inilah tuan-tuan tengok kerajaan yang penipu rakyat, yang bohong rakyat. Jadi tak heranlah kalau saudara semua pergi ke supermarket hari ini, semua barangan naik. Jadi sebab inilah tipu. Jadi bagaimana boleh keluarkan poster? Kita nak tanya kepada Fahmi Fadzil, bagaimana keluarkan poster kemudiannya bagi tahu bahawa kerajaan hari ini telah pun mengekalkan tarif elektrik kepada semua. Jadi bila saya letak komen-komen ini di dalam Facebook Fahmi Fadzil, cepat-cepat dia delete. Bila dapat 100 like, orang pun duk tengok dan sebagainya, cepat-cepat dia delete. Sebab apa delete? Sebab tak nak bagi orang tengok. Sebab ini adalah kebenaran. Sebab ini adalah fakta yang mana kerajaan telah pun membohongi rakyat dan sebagainya. Okey tuan-tuan, dan kenaikan tarif elektrik ni akan memberi kesan langsung kepada kenaikan harga barang makanan dan juga bahan pembinaan yang melibatkan industri-industri besar dan juga sederhana. Jadi tuan-tuan, jadi dia kata pasal duit bernas. Pasal duit bernas ni seronok jugalah kita nak tanya kepada mereka. Sebab apa? Bernas telah pun mengesahkan bahawa telah akan memberi dana sebanyak 60 juta kepada siapa dia tak bagi tahu lah, tapi dia kata akan bagi dana 60 juta. Dan Bernas mengatakan bahawa dana ini akan disalurkan kepada mengikut dua peringkat. Yang pertama pada bulan Disember iaitu berjumlah 10 juta, dan juga pada Januari 2023 berjumlah 50 juta. Hari ini saya nak tanya kepada saudara, bulan berapa hari ini ya? Hari ini kita dah 29 hari bulan Disember. Tetapi saya dimaklumkan oleh rakan-rakan pesawah yang mereka mengatakan bahawa mereka belum lagi mendapat apa-apa bantuan. Tetapi apa yang pesawah tahu, merujuk kepada, rujukan saya adalah Astro Awani bertajuk bantuan RM200 pesawah perlu berdaftar dengan pejabat pertanian ini adalah bantuan yang diluluskan oleh kerajaan yang terdahulu. Rakan-rakan pesawah kita memberitahu bahawa
Dan mereka, kerajaan sebelum ini mengatakan bahawa peruntukan bantuan pesawah akan diberikan sebanyak RM200 sebulan selama 6 bulan. Dan perkara ini turut juga termasuk di dalam belanjawan 2023 oleh Ismail Sabri pada kerajaan keluarga Malaysia dahulu. Maka rakan-rakan pesawah kita tanya, adakah duit bernas yang dikatakan 10 juta ini termasuk dengan duit bulanan yang diterima RM200 tersebut yang diumumkan oleh kerajaan yang terdahulu? Jadi Fahmi Fadzil tak boleh claim bahawa ini adalah kejayaan kerana pesawah tak terima lagi duit tu. Kalau mereka dah bagi tahu mereka terima daripada bernas sebanyak 10 juta dan pesawah telah pun menerima 10 juta tersebut, sama ada dalam bentuk wang tunai ataupun dalam bentuk apa sahaja, maka baru dia boleh claim sebagai ini adalah kejayaan Anwar Ibrahim. Kalau nak gambarkan sahaja, saya boleh kata bagi kepada pesawah 100 juta, saya bagi bantuan kepada pesawah 200 juta dan sebagainya. Tetapi di manakah bukti tersebut? Hari ini pesawah menuntut kepada wang mereka. Ada pesawah-pesawah yang terjejas dengan banjir. Sebagaimana yang disebut oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan sebelum ini, kerajaan perlu menggunakan wang 10 juta yang diterima oleh bernas tersebut untuk membantu pesawah-pesawah yang terjejas dengan banjir. Sebab bernas dah bagi 10 juta ni. Dekat mana duit ni pi? Itu yang kita buat lagu baru tu. Hoi hoi ahoi, siapa sakau duit bernas. Inilah sebab dia. Sebab claim saja tetapi tidak. Tidak orang kata apa? Tidak diberikan kepada pesawah. Dan pesawah kata sekiranya wang itu dikatakan RM200 yang diterima pada bulan Disember, maka kerajaan hari ini telah membohongi mereka kerana RM200 tersebut telah pun lulus di dalam parlimen untuk bantuan selama 6 bulan sehingga bulan Disember tahun 2022. Itu bermula pada bulan Jun. Okey tuan-tuan. Begitu jugalah dengan bantuan persekolahan. Ini nombor 6 ni, bantuan persekolahan. Banyak juga ni kita nak hurai pasal mereka ni. Bantuan persekolahan ni, sebelum ni memanglah kita bagi RM100. Cuma sekarang ni dia bagi RM50. Tetapi masa kita bagi dulu RM100, kita bagi secara tersasar kepada golongan yang memerlukan, di mana di kalangan isi rumah yang berpendapatan bulanan sebanyak RM3,000 ke bawah. Cuma sekarang ini, apabila mereka menambahkan bantuan sekolah kepada RM150, sebenarnya mereka bukan bagi kepada golongan yang memerlukan. Mereka bagi kepada semua. Anak menteri pun boleh dapat, anak timbalan menteri pun boleh dapat, anak jusa, anak setiausaha menteri di kementerian, setiausaha akbar menteri, setiausaha sulit menteri, yang menyulitkan menteri, semua boleh dapat bantuan tersebut. Adakah ini adil? Adakah ini satu keadilan kepada rakyat? Sepatutnya bantuan ini haruslah diberikan secara bersasar, bukannya diberikan kepada semua orang yang tidak memerlukan turut diberikan. Adakah beliau akan membeli peralatan sekolah ataupun duit itu akan dibelanjakan bagi tujuan yang lainnya kerana mereka lebih daripada mampu untuk menyediakan bantuan pembelajaran bagi anak mereka. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk dalam MOE.gov.my, tajuk dia Bantuan Pembelajaran, Bantuan Awal Persekolahan BAP, yang mana memang pun kita dah bagi dulu. Start pada zaman Tan Sri pun dah ada dah kita bagi 100. Cuma sekarang ni dia tambah sebanyak RM50 sahaja. Dan bantuan yang dikatakan oleh Fahmi Fadzil juga, yang dikatakan sebagai BTR. Jadi dia tukar saja. Dia macam dululah tuan-tuan, Pakatan Harapan ni, mereka ni tukar-tukar nama saja. Mafi tukar jadi Mafaz. Kementerian di bawah Mak Sabu. Menteri pun hilang. Dulu nama Mafi lah, ni nama Mafaz. Lepas tu ada pula Menteri Desa dan Wilayah. So mereka ni suka tukar-tukar nama. So bantuan yang dikatakan oleh Fahmi Fadzil ni, kalau kita cek balik, ia adalah Bantuan Keluarga Malaysia BKM,
yang telah pun diumumkan oleh Ismail Sabri. Dan sekarang ini bantuan itu adalah bantuan keluarga dan bujang yang 300 dan juga RM100 tersebut. Ismail Sabri dah umum dah dalam bajet 2023 bantuan keluarga Malaysia, dan sekarang ni ditukar kepada bantuan tunai rakyat BTR. Namun dikurangkan bagi orang bujang, di mana peruntukan sebelum ini yang disebut oleh Datuk Seri Ismail Sabri akan diberikan pada bulan Mac 2023, di mana bujang B40 adalah sebanyak RM200 dan bujang M40 adalah sebanyak RM150. Tapi sekarang ni bujang dapat 100 saja, dia cut. Tapi dia claim sebagai kejayaan dia untuk membantu rakyat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, banyak ni tuan-tuan penyelewengan ataupun penipuan-penipuan abang non kita ni. Yang nombor 8 ni adalah disebutnya, yang ni tuan-tuan boleh tahulah kalau mereka nak tipu. Dia kata 15 bilion projek tebatan banjir. Yang kata dia telah pun menjimatkan dia telah jimat apa dalam projek tebatan banjir tu. Dia kata Anwar telah pun menjimatkan 1.8 bilion dalam projek tebatan banjir, rundingan terus. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, projek yang Anwar sebut ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam Hansard Parlimen. Dewan Rakyat Parlimen ke-14, Penggal ke-5, Mesyuarat ke-3. Bertarikh 7 hari bulan Oktober tahun 2022. Itu perbentangan perbelanjaan, belanjawan ataupun RUU belanjawan yang dibaca oleh Tengku Zafrul. Yang mana projek ini belum mendapat kelulusan. Bagaimana pula dikatakan dia telah pun menjimatkan, sedangkan ini baru perbentangan, yang mana Tengku Zafrul mengatakan bahawa sejumlah wang iaitu RM15 bilion ini akan dimasukkan dalam belanjawan 2030 dalam belanjawan 2023 bagi rancangan tebatan banjir 2030. Dan belanjawan ini belum diluluskan sebab berlakunya PRU 15. Dan dekat mana penjimatan tu? Kalau ada penjimatan yang dikatakan kontrak yang telah diluluskan secara rundingan terus, apa nama kontrak tersebut? Apa nama kontrak tersebut, Bang Non? Tapi Bang Non tak sebut tentang kontrak tersebut yang dikatakan berlakunya penjimatan. Jadi baru dalam belanjawan, belum diluluskan, dan penjimatan itu pun rakyat tak tahu. Hanya sekadar sebut dan bagi tahu saja jimat. Jimat atas projek apa? Apa nama projek tu? Projek apa yang berlakunya penjimatan? Cuba bagi tahu. Tapi untuk menunjukkan bahawa Perdana Menteri hari ini buat kerja, maka kencing sajalah. Tipulah rakyat, bukan tahu. Sebut 15 bilion, 15 bilion, jimat 1.8 bilion, geng-geng Pakatan Harapan pun tepuk tangan. Tapi kalau kita tanya mereka, yang jimat 1.8 bilion tu jimat apa dia? Apa projek yang termasuk dalam rancangan tebatan banjir tersebut? Yang mana yang jimatnya? Begitu jugalah apabila mereka mengatakan tentang Anwar Ibrahim berjaya menjimatkan kos ECRL sebanyak 11 bilion. Yang ni saya bagi kepada tuan-tuan satu rujukan, iaitu surat daripada Jabatan Perdana Menteri, kenyataan akhbar pada 15 April tahun 2019 yang bertajuk Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL. Jadi ini adalah kenyataan akhbar daripada Pejabat Perdana Menteri bertarikh 15 hari bulan April tahun 2019 daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Pada ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan kos asal ECRL ini adalah berjumlah 85.97 bilion pada tahun 2017. Dan kemudiannya apabila dikaji semula laluan dan pembinaan ECRL ini, maka kerajaan telah pun membuat beberapa pindaan terhadap kos keseluruhan projek ini, yang mana pada tahun 2019 projek ECRL dapat dikurangkan kepada 44 bilion. Dan sekarang ini Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa projek ECRL diteruskan dengan kos sebanyak 74.96 bilion.
Dan dia mengatakan bahawa saya berjaya menjimatkan pembinaan SCRL 11 bilion. Saya tertanya-tanya, kos asal 85.97 bilion. Lepas tu Ismail Sabri buat turun jadi 44 bilion. Lepas tu Anwar yang sekarang ni umum pula kos baru 74.96 bilion. Jadi dekat mana penjimatan 11 bilion tersebut? Saya tengok ada penambahan daripada 44 bilion ditambah kepada 74.96 bilion. Dekat mana jimatnya? Jimatnya di mana? Jadi pegawai khas Anwar buat kerja tak habis. Dia rujuk kepada kos yang asal pada tahun 2017 iaitu 85.97 dan kemudiannya dia reduce sebelah. Padahal dia untung berapa puluh bilion kat situ, dia reduce sebelah, dia tak perasan Ismail Sabri umum 44, jadi dia letak 74.96. So dia bagi tahulah jimat 11 bilion. Lepas tu terkantoi, rupanya Ismail Sabri telah umum pun sebelum ini adalah 44 bilion. Jadi tuan-tuan, begitu jugalah dengan serahan mengawal selia gas Sabah dan juga Sarawak. Untuk serahan kawal selia gas Sabah dan Sarawak, dia digerakkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi merealisasikan perjanjian MA63. Sebelum ini, di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, serahan telah dibuat kepada negeri Sarawak. Dan sebelum parlimen dibubarkan, ada perancangan untuk menyerahkan kepada negeri Sabah. Cuma tak sempat disebabkan parlimen bubar. Jadi Perdana Menteri hari ini, dan cai-cai Pakatan Harapan, you tak payah claim yang kata Anwar jadi Perdana Menteri hari ini, esok kita dah serah dah kawal selia gas kepada negeri Sabah. Jadi you boleh baca laporan di dalam pbb.org.my yang bertajuk Sarawak kawal selia LPG. You boleh baca dalam tu. Dan di dalam itu telah pun menerangkan proses-proses yang telah dibuat, pindaan-pindaan undang-undang yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan semasa di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Dan serahan telah dibuat pun kepada negeri Sarawak dan dalam tempoh masa nak serah kepada negeri Sabah. Dan Anwar hari ini jadi Perdana Menteri umum saja. Benda ni kita dah buat dah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca keseluruhan laporan prestasi kerajaan hari ini, yang saya duk terang pada saudara semua dekat 30 minit ni, kita tak nampak satu pun kebaikan untuk rakyat. Kita tak nampak satu pun yang dibawa untuk rakyat. Lebih kepada propaganda. Lebih kepada politik semata-mata. Tidak ada sesuatu pun yang membanggakan rakyat. Dan sudah pastilah adanya macam-macam daripada Pakatan Harapan di dalam ruangan komen di dalam Facebook saya yang mengatakan bahawa 38 hari di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat untuk berlaku adil. Kalau kita cakap kepada mereka 38 hari mereka tak bagi bantuan kepada rakyat, 38 hari mereka tak peduli tentang rakyat, 38 hari barang naik dan sebagainya, mereka akan kata kat kita, sabarlah kerajaan baru 38 hari. Dulu apa Tan Sri Muhyiddin Yassin buat, dulu apa Ismail Sabri buat. Jadi untuk berlaku adil tuan-tuan, kita ambil 38 hari zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat ini saya nak kreditkan ini kepada Datuk Wan Saiful Wanjan tuan-tuan, dan kumpulan penyelidik daripada Wan Saiful Wanjan Group. Jadi saya sebut dululah, mungkin dia sebut nanti, saya tersebut dulu sebab saya kena terangkan, tapi ni saya kredit kepada dia lah. Yang mana dia telah melihat prestasi kerajaan hari ini berbanding dengan prestasi kerajaan yang terdahulu. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 29 Februari tahun 2020. Ini tarikh Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sumpah. Dan beberapa hari selepas itu, pada 4 Mac, 4 hari selepas itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin
telah pun bertemu dengan Ketua Setiausaha Kementerian yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Luar Negeri. Dan pada 9 hari bulan Mac tahun 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan jemaah menteri di bawah beliau untuk mengemudi negara kita. Pada 13 hari bulan Mac tahun 2020, tindakan pertama yang diambil oleh Perdana Menteri pada ketika itu, yang kita tahu bahawa ramai pelancong daripada Itali, Iran, Korea Selatan dan sebagainya membawa wabak masuk ke negara kita. Maka 13 Mac dan 13 hari selepas angkat sumpah, beliau telah pun mengenakan sekatan kepada pelancong-pelancong daripada negara luar untuk melancong ke dalam negara kita dalam tempoh masa 13 hari selepas dia jadi PM. Walaupun lah ni 38 hari, kita masih belum lagi sekat telur dan ayam, yang rakyat hari ni tak boleh nak makan ayam lagi. Dan pada 14 Mac, sehari selepas daripada itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan bahawa kerajaan akan menambah dan memperbaiki hospital-hospital bagi tujuan untuk merawat rakyat yang terkena wabak COVID-19. Dan pada 16 hari bulan Mac tahun 2020, 16 hari selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Tan Sri telah pun mengumumkan package ransangan ekonomi Malaysia dengan langkah tambahan, di mana pada 16 hari beliau menjadi Perdana Menteri, beliau telah mengumumkan kepada rakyat Malaysia bahawa beliau akan memberi diskaun elektrik seluruh negara kepada pengguna industri komersial dan juga domestik bagi menurunkan harga barangan di dalam pasaran. Jadi kerajaan hari ini bawa naik 44% tarif elektrik, tetapi semasa Tan Sri jadi Perdana Menteri 16 hari, beliau mengumumkan bahawa beliau menurunkan 2% diskaun elektrik kepada rakyat seluruh negara, kepada pengguna industri komersial dan juga domestik. 16 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau mengumumkan skim bantuan kewangan RM600 sebulan selama 6 bulan bagi pekerja-pekerja yang diberikan cuti tanpa gaji oleh majikan. Dan beliau telah mengumumkan projek infrastruktur luar bandar berjumlah RM2 bilion untuk memulihkan ekonomi di bawah pakej ransangan ekonomi. Tuan-tuan boleh rujuk apa yang saya cakap ni di dalam theagemarket.com yang bertajuk Malaysia Economic Stimulus Package Additional Measure CPM Muhyiddin. 18 hari selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada 18 Mac 2020, Tan Sri berjaya menuntut semula wang negara yang telah dilarikan oleh syarikat YMDB berjumlah 1.4 bilion. Rujukan saya adalah The Age Market artikel YMDB fiasco RM69B, more funds money identified overseas and Muhyiddin want them return. Yang ke-8, selepas 23 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, di dalam mesyuarat yang kedua Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu mempengerusikan mesyuarat ini. Beliau telah mengumumkan rakyat akan diberikan pengeluaran KWSP akaun 2 sebanyak 6,000 pada waktu itu, saya tak ingat. Pengeluaran KWSP akaun 2. Ini tindakan dia yang pertama selepas 23 hari menjadi Perdana Menteri. Dan beliau mengumumkan peruntukan tambahan 500 juta kepada Kementerian Kesihatan, di mana 100 juta daripadanya adalah untuk melantik 2,000 orang kaki tangan jururawat secara kontrak di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Tan Sri telah mengumumkan pengagihan peruntukan sebanyak RM130 juta kepada semua negeri
di dalam Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak bagi membantu kerajaan negeri menangani krisis pada ketika itu. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengumumkan penangguhan pembayaran balik PTPTN yang melibatkan pengutipan sebanyak RM750 juta ringgit. Rujukan saya adalah The Borneo Post 23 hari bulan Mac tahun 2020 yang bertajuk PM Muhyiddin Chair Second Meeting of the Economic Action Council. Pada 27 Mac 2020, 27 hari selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin yang bernilai RM250 bilion ringgit. Sekarang ni kerajaan buat keluar 100 bilion, kita tak nampak pi di mana. Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin telah pun melancarkan program subsidi gaji yang mana dipanggil sebagai PSU, program subsidi upah, bagi syarikat-syarikat yang tidak mampu untuk menggajikan pekerjanya. Jadi kerajaan tidak membenarkan untuk mereka membuang pekerja. Kerajaan bantu mereka di bawah program subsidi gaji ataupun subsidi upah untuk orang kata apa, untuk membantu syarikat supaya dia tidak bankrupt dan dia tidak buang pekerja dia. Tapi apa yang berlaku sekarang ini? Sekarang ini kerajaan menambahkan beban kepada syarikat-syarikat menaikkan kos elektrik orang kata apa lagi, mengurangkan produktiviti dan sebagainya, memaksa mereka menggunakan satu akta yang menekan mereka di saat ekonomi sedang bergolak sekarang ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri telah pun mengumumkan grant khas prihatin berjumlah RM3,000 untuk diagihkan kepada peniaga kecil dan sederhana untuk membantu mereka untuk merancakkan lagi perniagaan mereka dan untuk membantu peniaga-peniaga yang terjejas akibat daripada wabak pada ketika itu. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri mengumumkan moratorium kepada peniaga kecil dan sederhana selama 6 bulan. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri memansuhkan faedah 2% kepada 0% di bawah skim mikrokredit. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri pada ketika itu telah pun memudahkan rakyat Malaysia untuk meminjam dengan tekun nasional dengan zero faedah. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa 27 hari menjadi Perdana Menteri pada ketika itu mengumumkan diskaun sewaan permis milik JLC kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang menyewa permis-permis milik JLC. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri pada ketika itu telah pun mengumumkan potongan cukai kepada pemilik bangunan ataupun ruang perniagaan yang memberikan diskaun sewaan kepada penyewa bangunan tersebut. Jadi mana-mana orang yang mana kos sewa rumah mereka meningkat, sekiranya tuan rumah memberi memberi diskaun sewaan, maka dia boleh claim kepada kerajaan untuk pelepasan cukai. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri pada ketika itu mengumumkan pengurangan levy pekerja asing sebanyak 25% kepada semua syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Saya merujuk kepada theagemarket.com, artikel PM Muhyiddin full speech April 6, Malaysia prihatin SME Economic Stimulus Package. Dan juga tuan-tuan, saya merujuk dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri pada ketika itu menaikkan peruntukan kesihatan kepada RM1 bilion ringgit. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin 27 hari menjadi Perdana Menteri pada ketika itu memberi allowance khas kepada frontliner sebanyak RM600.
dan rujukan saya adalah Astro Awani bertajuk COVID-19 RM1 bilion untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. RM600 elon kaki tangan kesihatan Muhyiddin. Dan tuan-tuan, pada 30 Mac 2020, dan pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin 30 hari menjadi Perdana Menteri telah pun menerima sumbangan sebanyak 4.2 juta yang disalurkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga sumbangan peralatan keperluan kesihatan bernilai lebih 26 juta yang diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tidak seperti sekarang, terima 60 juta daripada Bernas, tak tahu pergi kat mana. Saya merujuk kepada Astro Awani bertajuk Muhyiddin terima sumbangan RM425 juta untuk tabung COVID-19 daripada syarikat-syarikat. Yang ke-11-nya tuan-tuan, 6 April berapa hari Tan Sri jadi Perdana Menteri? 31 hari 37 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Beliau telah pun mengumumkan langkah tambahan bagi pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin tambahan bertarikh 6 April 2020. 36 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau mengumumkan kenaikan peruntukan bagi program subsidi upah daripada 600 kepada 800 ringgit. 36 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun memperluaskan pemberian geran khas prihatin kepada mereka-mereka yang mempunyai masalah untuk memohon geran khas prihatin berjumlah RM3,000. Dan 36 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun memansuhkan kadar faedah 2% kepada 0% untuk skim kredit mikro berjumlah 500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional. Dan 36 hari Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun memberi pelepasan faedah bagi pinjaman tekun nasional bagi membantu rakyat ataupun peniaga-peniaga yang terkesan akibat daripada COVID-19. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan hari ini, 38 hari anda telah pun menjadi kerajaan, apa yang anda buat kepada rakyat? Rakyat tidak menerima bantuan di saat kos sara hidup mereka meningkat. Peniaga-peniaga kecil ditekan dengan harga barang yang mahal. Industri-industri terpaksa menanggung peningkatan 44% tarif elektrik. Dan mereka terpaksa memindahkan kos ini kepada rakyat semua. Tidak ada bantuan kepada rakyat. Tidak ada stimulus package untuk ransangan ekonomi. Kerajaan hari ini boleh dikatakan tidak berbuat apa-apa. Dan masalah telur dan ayam pun yang sekecil ini tidak dapat diselesaikan. Hari ini saya berjumpa dengan peniaga, rakan kita juga yang duk tonton live kita. Dia cakap dengan saya, Syafiq, telur omega yang dijual di pasaran itu kemungkinan besar hanya dicop saja. Sebab dia tengok telur omega yang dia beli grade A berbanding dengan telur omega grade A. Telur omega yang dia beli sebelum ini yang bersaiz besar, tiba-tiba bila sekarang ini dia tengok telur omega itu bersaiz kecil. Ini pun kerajaan tak boleh nak selesaikan. Harga bawang merah daripada RM5 naik kepada RM8 satu tu, 3 kilo ke 5 kilo. And harga ubi naik kepada RM12. Harga telur daripada RM12.40 naik kepada RM19.80. Harga ayam daripada RM9.45 naik kepada RM12 hingga ke RM13. Tapi rakyat di bawah terseksa. Banyak rakan-rakan kita di kalangan B40 akan hilang pekerjaan. Dan sebab apabila kerajaan mengumumkan mereka yang ada kurang 5 staf, dia tidak perlu membayar gaji minimum RM1,500.
Kalau dia ada 8 pekerja, dia akan buang 3 supaya dia boleh bayar gaji di bawah 1,500. Kalau dia ada 7 orang pekerja, dia akan buang 2 supaya dia dapat bayar gaji di bawah 1,500. Kalau dia ada 6 pekerja, dia akan buat seorang. Ramai rakan-rakan kita akan kehilangan pekerjaan mereka disebabkan dasar yang ditentukan oleh kerajaan pada hari ini. Ramai rakan-rakan kita di kalangan B40 yang bekerja di kedai spek mata, yang bekerja di kedai telefon, yang bekerja di farmasi, yang bekerja di klinik, yang bekerja di kedai kain dan sebagainya. Gaji mereka akan dikurangkan daripada 1,500 ke bawah 1,500. Adakah kerajaan hari ini membantu rakyat? Adakah kerajaan hari ini prihatin kepada rakyat? Adakah kerajaan hari ini nak membantu rakyat di saat rakyat susah? Harga rumah mereka meningkat, harga kereta mereka meningkat, hutang peribadi mereka akan meningkat pada Januari 2023. Segala-galanya meningkat. Hari ini rakyat tertekan dengan kepimpinan Anwar yang tidak ada arah tuju. Kepimpinan Anwar yang ternyata gagal. Kepimpinan Anwar yang hanya nampak bombastik daripada sudut ucapan, yang hanya nampak drama semata-mata, tetapi tidak ada satu arah tuju yang jelas. Tidak ada wawasan untuk membantu rakyat dan membangunkan negara. Okey, saudara semua. Saya baca komen tuan-tuan. Daripada tadi saya tak baca komen. Saya dah bentangkan kepada saudara semua, nak lawan hujah saya, bentanglah 38 hari buat apa weh? 38 hari yang buat apa? Negara nak musnah dah ni sebab gambar ni. Kalau dibiarkan lagi lama, lagi musnah, lagi lama, lagi hancur, tak tahu buat apa. Apa plan nak bantu rakyat ni? Rakyat susah ni. Rakyat susah, semua barang naik, semua itu naik. Apa bantuan kepada rakyat yang nak dibagi ni? 38 hari kita boleh lulus 2 pakej rancangan ekonomi. Sekarang ni duk sembang pasal subsidi, nak tarik subsidi lah apalah. Ni kebajikan rakyat siapa nak jaga? Keprihatinan rakyat siapa nak jaga? Peniaga-peniaga semua ditutup kedai dan sebagainya. Keprihatinan rakyat ni siapa nak jaga? Nak makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, siapa nak jaga? Dulu cakap bukan main. Reformasi demi keadilan dan demi rakyat di bawah. Tapi bila duduk di atas, reform haram jadah yang dapat. Rakyat mendapat reform haram jadah, reform wang muncai, and reform reform tabi'i. Ini yang rakyat dapat. Tetapi dulu sembang pasal keadilan, rakyat tidak dapat kepada keadilan. Lebih baik tukar nama parti PKR kepada Parti Kesusahan Rakyat, ataupun parti menindas rakyat, ataupun parti tak boleh sebut bahaya. Dia nak terlepas. Jadi tukar nama parti anda. Tak payahlah duk sembang tentang keadilan, rakyat tertekan. Ni saya dengar daripada rakan saya yang meniaga di tepi jalan, yang meniaga burger, yang meniaga cakotiau. Nak dapatkan udang pun susah. Nak dapatkan telur pun susah. Hari-hari kerja duk kena saman saja dengan majlis pengak kuasa. Bila hampa jadi kerajaan. Dulu hampa cakap macam-macam. Hampa janji macam-macam kepada rakyat. Hampa tipu rakyat. Minyak turun, telur turun, ayam turun, semua turun. Tapi bila rakyat bagi undi, bagi kepercayaan kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan di akhirnya rakyat yang terseksa, rakyat dinafikan keadilan mereka, rakyat dinafikan hak mereka. Malah dinafikan kebebasan bersuara. Saya berjumpa dengan 2-3 orang anak muda, rakan-rakan kita. Mereka dulu aktif dalam media sosial. Saya tanya, kenapa dah lama tak nampak? Kena panggil dengan PDRM.
And ambil statement, diugut dan sebagainya. Saya dengar cerita lah, kena ban dan sebagainya. Wallahualam, Allah lebih tahu. Yang kena ban tu saya dapat screenshot. Kena ban. Menyekat kepada kebebasan bersuara, menyekat kepada hak rakyat untuk menuntut apa yang hampa janjikan. Dan banyak janji dalam manifesto Pakatan Harapan kita boleh. Nak meningkatkan gaji, kenapa gaji diturunkan? Dalam pentas-pentas Pakatan Harapan sebelum ni saya kata, Rafizi kata perlunya dikaji semula gaji minima. Pakatan Harapan akan memastikan supaya gaji rakyat akan dibayar lebih dan tidak ada pihak yang mengaut keuntungan yang lebih dengan menindas rakyat. Tapi kenapa gaji turun? Sepatut gaji naik. Sepatut gaji minima naik 2,000 bukan turun bawah 1,500. Ini menafikan hak rakyat, membohong, penipu dalam manifesto anda. Okey, tuan-tuan. Host buatlah debat. Apa dia nak kata ni? Lepas ni klinik swasta untunglah pekerja dia orang kurang pada 5 orang. Semua akan buang pekerja. Tuan-tuan percayalah cakap saya, semua akan buang pekerja. Sebab dia nak tanggung gaji 1,500 tu banyak. 1,500, saya nak tanya dengan saudara semua. 1,500 darab dengan 7 berapa? Contohlah kita ambil, dia ada 7 pekerja. 1,500 kali 7. 10,500 dia nak kena bayar gaji pekerja. Tapi kerajaan kata kalau gaji minima bawah 5 orang, dia bayar bawah 1,500. Contohlah dia bayar 1,000, dia cuma bayar 5,000. Dia dapat keuntungan lagi 5,500 ringgit. So dia buanglah 2 orang pekerja dia. Dia buang 2 orang pekerja dia. Dia dapat untung dekat situ 5,500. Kerajaan hari ini memang nak menekan B40. Nak bagi rakyat yang tertekan semakin tertekan, rakyat ditindas, diseksa dengan keputusan kerajaan yang mementingkan golongan-golongan yang di atas saja, tetapi rakyat di bawah tidak mendapat keadilannya. Jangan sampai kita cakap reformasi, turun Anwar, reformasi, turun Anwar. Macam mana mereka buat dulu? Jangan sampai kita buat macam tu. Fikirlah 38 hari apa yang anda buat untuk rakyat. Fokus pada apa yang anda buat untuk rakyat. Okey, tuan. Reformasi pun tak lamparik dah. PRU 16 nanti siapa yang masih ni tuan-tuan, masa Anwar angkat sumpah, berlegar-legar kita dengar merata tempat reformasi. Hari ini sebab apa dah hilang dah reformasi ni? Dan mereka tidak layak untuk memakai perkataan reformasi. Perkataan itu tidak layak lagi untuk mereka ungkapkan. Kerana bila mereka menjadi kerajaan, tidak ada satu pembaharuan yang baik untuk rakyat. Tidak ada satu pun. Dan orang kata apa? Agenda untuk memperbaiki dan kesilapan yang lama untuk ke arah yang lebih baik. Nak reform, tidak ada. Jadi perkataan laungan reformasi 1998 ni saya nak bagi tahu 1.4 di Facebook dan 1.3 di dalam TikTok hari ini bukan lagi laungan Anwar Ibrahim PKR, tetapi laungan kita yang inginkan perubahan. Kita yang akan ambil laungan itu dan kita akan bagi tahu kepada mereka, lakukan perubahan secepat mungkin, jangan menidakkan hak rakyat. PRU 16 nanti jangan dengarlah laungan reformasi mereka ni. And ini semua menjahanamkan dan menipu rakyat yang ada kat bawah ni. Kan, okey tuan-tuan, PKP datang lagi. Duk nampak PKP datang balik lah. Abdul Kadir, betul hang jaga. Ya betul, di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin kita jaga bersih. Saya nak tanya, Aziz Rahim lepas di bawah siapa? Aziz Rahim lepas di bawah siapa? Aziz Rahim kenal tak? Kenal tak? Orang sebelah sana kenal tak Aziz Rahim? Pernah dengar?
dengar tak nama Aziz Rahim? Pernah tak? Hampa pernah dengar tak Aziz Rahim? Apa jadi dengan Aziz Rahim? Aziz Rahim? Kenal tak? Saya malas nak sebut. Kalau kenal lah kan. Apa jadi? Ling Guang Eng apa jadi Ling Guang Eng? Kenal tak? Kenal tak Guang Eng? Kenal kan tak kenal Guang Eng? Apa LCS tahu tak LCS? Apa jadi LCS? Apa yang jadi dengan LCS sekarang ni? UKSB apa jadi UKSB? Apa jadi dengan UKSB? Yayasan Akal Budi apa jadi Yayasan Akal Budi? YMDB apa jadi? Fekra apa projek apa hybrid apa pola hybrid apa jadi? Apa jadi sekarang ni? Inikah satu kerajaan yang nak claim kepada kita satu kerajaan yang bersih? Inikah satu kerajaan yang nak claim kepada kita satu kerajaan yang nak reform institution yang tidak ada gangguan dalam pendakwaan di mahkamah dan sebagainya? Inikah satu kerajaan nak sembang dengan kita? Dan satu kerajaan yang orang kata apa, yang bebas daripada rasuah dan juga kerajaan yang berintegriti? Inikah satu kerajaan yang nak sembang dengan rakyat tentang responsibility dan juga accountability? Pi mampui. Dan kerajaan ini adalah kerajaan orang yang disyaki dan di kalangan bapa-bapa rasuah dan juga salah guna kuasa yang masih lagi dalam pendakwaan di mahkamah. Jadi jangan duk sebut tentang bersih kuat sangat. Tak payah dah buat bersih. Kalau kerajaan Pakatan Harapan ni esok ni mereka nak buat perhimpunan, mereka tak payah dah guna perhimpunan bersih. Dia kena bubuh perhimpunan apa? Perhimpunan najis. Ataupun perhimpunan apa nama ni dipanggil sebagai apa? Najis lah. Dan perhimpunan najis. Jangan guna dah perkataan bersih. Ataupun perhimpunan tai kan? Perhimpunan tai. Bukan bersih lagi dah. Tak bersih. Terpalik dengan najis, terpalik dengan tai kan? Apa macam-macam lah kan? Berbau busuk, kotak, bergelumang dengan tai babi dan sebagainya. Inilah kan? Hadu ada lah ni kan? Okey tuan okey tuan duk sembang apa? Okey tuan, setakat tu sajalah di Facebook. Saya akan teruskan di TikTok bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang lain. Jadi saya tahu ni Wak Muncai ni banyak. Teruskan berkongsi walaupun saya habis live. Siapa yang nak tengok recorded boleh tengok di Facebook saya Muhammad Syafiq Abdul Halim. Boleh ulang balik dan share. Kalau nak kerat tu biarlah sampai kepada poinnya kepada masyarakat supaya masyarakat boleh menilai 38 hari apakah yang mereka buat dalam negara kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.